di dalam akidah. Adapun di dalam fiqh tak mesti Al-Quran dan hadis madlul dia yang qat'i. Yang qat'i itu kalaulah di dalam akidah boleh, di dalam fiqh kau sangat lagi lah, lebih lagi. Kalau kat tadi dia kata kau sangat, boleh faham ya? Mana aula lagi lah, lebih lagi lah. Kerana di dalam fiqh tak mesti yang bahasa qat'i, yang bahasa zan pun boleh. Faham yang bahasa qat'i? Boleh faham kan? Yang pasti, yang makna dia tidak ihtimal, satu saja makna dia. Yang bahasa yakin, qat'i ini yang bahasa yakin. Al-Quran dan hadis kita kena faham betul-betul. Satunya Al-Quran dan hadis dia panggil bahasa Arab. Ini semua faham, tapi saya nak diktik supaya menjadi berat, supaya kita gambarkan kalau ni blind sikit. Al-Quran dan hadis bahasa Arab. Mesti kita mengaku bahasa Arab. Di dalam Al-Quran banyak Allah menceritakan bahasa Al-Quran ni bahasa Arab. Tidak ada siapa pun nafi bahawasanya Al-Quran bahasa Arab. Bila dah bahasa Arab, kita mesti tahu bahasa, cara, bentuk, uslub bahasa Arab dia macam mana dia cakap. Bahasa Arab dia cakap banyak bentuk dia. Bahkan kalau kita belajar di dalam bahasa Arab, hampir-hampir dia cakap bahasa dia tu 50% dengan secara tidak hakiki, dengan secara majaz. Dia cakap secara majaz. Dia cakap tak cakap dengan secara hakikat. Bila cakap tak secara hakikat ni lah kita kalau ni apa makna dia tidak qat'i, tidak putus. Saya akan contoh mudah-mudah. Contoh mudah-mudahnya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya mudah kita faham cepat sikit. Kalau yang payah kita lambat faham. Al-'ainani wika'us sahi, faman nama falyatawadda. Itu cakap majaz, cakap tidak qat'i. Al-'ainan, dua mata. Wika'us sahi, tali pengikat dubur. Apa arti dia? Dua mata ini tali pengikat dubur. Itu cakap bahasa Arab, kita kena faham. Ini bahasa yang lain daripada bahasa Arab tak ada cakap seperti ini. Kalau kita nak faham betul-betul macam mana mata ini jadi tali di dubur mata, kat kepala, dubur kat punggung. Kalau tadi panggil punggung, kalau kat sini panggil belakang punggung lah. Ini tak boleh kita faham betul-betul. Mesti kita kena faham dengan bahasa Arab. Apa maksud bahasa Arab cakap seperti ini? Karena kalau kita belajar bahasa Arab, ini saya belajar bahasa Arab, yang saya kata saya boleh dah sikit yang ini. Sebelum daripada bangkit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasar Arab ni dia buka pasar di dalam satu tahun. Ada satu tempat itu 3 bulan, satu tempat itu 1 bulan setahun dia buka pasar. Pasar dia tak jual ikan, tak jual ulang buah timun seperti kita. Dia jual syair, jual cakapan. Dia bertanding bercakap. Maka Al-Quran turun supaya nak lawan kan, nak tolak, nak hujah, nak lawan supaya benar cakapan mereka, supaya mereka mengaku kalah, mengaku bahawa benar betul Al-Quran daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bentuk cakapan bila dah masyarakat di masa itu dia mementingkan di sisi dia cakapan, tentu cakapan dia tak seperti biasa. Oleh itu hadis Rasulullah, Al-Quran kita mesti kena faham dengan secara bahasa Arab betul-betul. Ini salah satu pada juga
titik yang berbeza di antara ahlul haq dengan ahlul batil, firqah yang sesat. Kerana kita ahlul haq, ahlus sunnah wal jamaah, dia fahamkan dalil-dalil syarak mengikut dengan bahasa Arab. Adapun firqah yang sesat, dia faham Al-Quran dan hadis mengikut secara bahasa lain daripada bahasa Arab. Saya rasa pokok-pokok tu kena huraian dia tu supaya kena detail sikit. Kalau tak detail, payah nak faham sikit. Kalau tak pernah dengar lah, kalau pernah tu dapat faham, tak payah. Saya hundur ke belakang sikit, iaitu dalil hujjah di dalam akidah kita, iaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan akal. Quran dan hadis mesti yang qat'i, yang qat'i, yang putus. Kalau yang zanni tak jadi usulul aqidah. Akidah ni dia mempunyai dua. Satu dia panggil usulul aqidah, yang kedua furu'ul aqidah. Pokok akidah ini setengah daripada perkara yang kita buat percaman, buat ukuran, kata ahli sesat dan tak sesat. Siapa yang bercanggah, ada perselisihan pada usulul aqidah, itu kita boleh kata orang yang sesat, mereka yang sesat. Usul akidah ni, pokok akidah, tak boleh siapa bercanggah, tak boleh siapa buat perselisihan, tak boleh siapa buat kajian. Itu hak pokok akidah. Siapa yang ada selisih tentang tajuk usul akidah, orang itu kita hukum sesat, bahkan kita hukum kata kafir, wal'iyadzu billah. Bila saya kata kafir itu ekstrim ke apa, sangat melampau, bukan? Itu kaedah dia. Siapa yang ada perselisihan antara ada Allah dengan tidak ada Allah, orang itu sesat dah. Dia kata, aku rasa nampak, kata Allah tak ada, aku rasa Allah tak kuasa, orang itu kita boleh hukum kafir, wal'iyadzu billah. Ini pokok dasar akidah. Ada yang dibilang furu' akidah. Furu' akidah kalau selisih, kita tak hukum sesat, kita tak hukum orang yang selisih dengan kita itu kafir. Apakah furu' akidah? Iaitu akidah yang bukan sabit dengan dalil qat'i tadi. Seperti masalah makhluk Al-Quran. Al-Quran adakah makhluk, bukan makhluk? Iman, seperti iman, adakah bertambah, adakah iman tak bertambah? Itu furu'ul aqidah. Furu'ul aqidah, bukan qat'i, bukan sabit dengan butuh. Siapakah yang afdal selepas daripada Rasulullah? Sayyidina Abu Bakar ke, Sayyidina Umar ke, Sayyidina Ali ke, Sayyidina Uthman ke, Siti Fatimah ke, Ja'far At-Tayyar ke? Itu furu' aqidah. Kalau orang kata Abu Bakar lebih, itulah yang lebih betul. Kalau kata lebih Sayyidina Ali, itu ada wajahnya, ada dalilnya. Kita tahu hukum sesat dan salah. Kerana itu nama furu'ul aqidah. Kenapakah akidah ni berhajat kepada dalil dia yang qat'i? Kerana akidah ini perkara yang kita percaya 100%, kita simpul di dalam hati kita 100%, yang kita nak buat bina, nak buat asas untuk kita nak berjalan, untuk kita nak hidup sepanjang umur kita, bahkan seterus sampai kepada tempat yang kita tuju. Adakah boleh, adakah sesuai bagi kita nak bina hidup kita di atasnya, kita bina di atas perkara yang kita tak yakin? Tak boleh sama sekali. Kita mesti berdiri di atas perkara yang yakin. Kalau kita benda tak yakin, tak boleh kita buat asas untuk kita nak hidup di atasnya. Akidah ni ialah satu perkara yang jadi cara hidup kita, satu cara hidup kita.
Oleh kerana demikian, ada perbezaan antara ahlul haq dengan firqah yang sesat, yang kita kata sesat. Mereka yang sesat, dia tak kata dia sesat, dia kata dia betul. Semua kata betul. Kalau kita sedar, dia sedar kata dia sesat, dia kembali kepada al-haq. Begitu juga kita, yang kita bawa, kita kata kita betul. Kalau kita kata sesat, kita bawa lagi, kita pegang lagi, itu arti kita tak sempurna akal. Kita akal tak sempurna.